Hai guys, bersama aku lagi Faizanal. So, memandangkan minggu depan adalah acara yang memang paling dinantikan oleh peminat Apple, iaitu WWDC 2023, pelancaran rasmi untuk iOS 17, watchOS, tvOS, iPadOS dan segalanya software baru untuk Apple devices. Cuma diorang just launch saja, bukannya diorang release official untuk pengguna lah. So korang just boleh tengoklah pembaharuan yang akan Apple perkenalkan pada iOS 17 terbaru untuk iPhone nanti. Dalam masa yang sama, aku rasa sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk aku kongsikan antara leaks yang kita boleh ambil daripada sumber yang boleh dipercayai, sebab iPhone 15 series akan dilancarkan dalam masa 4 bulan sahaja daripada sekarang ni. So bulan 6, 7, 8, 9, bulan September ni Apple akan melancarkan iPhone 15 series dan juga rilis iOS 17 yang terbaru. Dalam video kali ini aku akan cuba cover sebanyak mungkin leaks dan juga rumours daripada sumber yang boleh dipercayai. Untuk korang faham, kita akan ada 4 pilihan model pada iPhone 15 series kali ini, iaitu iPhone 15, 15 Plus, yes masih akan ada model Plus, 15 Pro dan juga ada 15 Pro Max. Semuanya menggunakan saiz yang sama je macam iPhone 14 series. Pertama sekali, untuk rekaan pada iPhone 15 series ni memang masih sinonim je macam iPhone 14 series. Tak ada perubahan yang ketara sangat dari segi physical looks dia. Bogol kamera yang sama, kedudukan modul kamera dia, boxy dan juga flat screen. Tapi ada sedikit perubahan untuk bahagian dia punya feels pegang, sebab Apple dikatakan akan ubah dia punya edges tu lebih rounded kalau compare to iPhone 14 series. Selain tu, untuk Pro model ada leaks mengatakan bahawa diorang akan ubah kedudukan ataupun shape untuk volume button dan juga alert slider tu. So sebelum ni kita nampak dia ada pengasingan kan antara volume button, tapi untuk Pro model 15 series dia akan sekaligus terus dia punya bahagian design untuk volume button, dan alert slider akan digantikan kepada button alert. Tapi sedikit perubahan ni akan diletakkan pada Pro model saja. Untuk basic model masih sama macam dulu. So kita akan nampak lah ataupun feels yang sedikit berbeza untuk Pro model iPhone 15. Selain daripada tu, aku rasa tak banyak perubahan yang Apple akan lakukan pada iPhone 15 series. Berdasarkan leaks, memang inilah antara sedikit sebanyak perubahan untuk iPhone 15 kalau nak bandingkan dengan iPhone 14. So dia just ubah dari segi shape sikit, feels dan juga button. So dari segi looks tu memang masih ikonik iPhone punya looks lah. So that's why aku rasa inilah identiti rekaan untuk iPhone. Kalau diorang ubah banyak dari segi looks tu, aku tak rasa dia nampak macam iPhone, dia nampak macam phone lain dah kan. So that's why branding untuk design tu penting. Tapi ada satu perkara yang memang pasti, iaitu pilihan warna baru untuk iPhone 15 series, membuatkan inilah warna baru untuk iPhone baru dan juga membezakan dia dengan iPhone yang lama. So aku rasa warna purple baru ataupun warna merah ataupun mungkin warna matte black. Korang rasa ada warna apa nanti untuk iPhone 15 series? Cuba korang komen sikit. Seterusnya, berita baik untuk korang semua yang bercadang nak beli iPhone 15 yang basic model, sebab leaks terbaru mengatakan bahawa Apple akan menggunakan Dynamic Island Display untuk iPhone 15 yang biasa. So bermakna semua model iPhone 15 akan menggunakan Dynamic Island Display. Dah tak ada screen notch untuk iPhone 15. So memang rip lah untuk notch display pada iPhone lepas ni. Cumanya walaupun Apple menggunakan Dynamic Island Display sama pada kesemua model iPhone 15, tapi diorang akan kekalkan refresh rate rendah, iaitu 60Hz pada basic model. Bermakna untuk yang Pro model saja masih kekal dengan promotion 120Hz. So kat sinilah perbezaan antara yang basic model dan juga Pro model in terms of dia punya display screen. So kalau korang tengok sama lebih kurang screen, tapi smoothness tu berbeza. Biasalah kasta antara Pro dan juga basic kan, harga pun berbeza. Baru-baru ni ada juga leaks mengatakan bahawa Apple masih kekalkan panel M12 OLED daripada 14 series kepada iPhone 15 series. So untuk pengguna iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max, mungkin tak akan nampak perbezaan ketara sangatlah kalau korang beli iPhone 15 Pro ataupun 15 Pro Max. Unless kalau korang daripada pengguna 13 ataupun 14 yang biasa bertukar kepada 15 series, mungkin korang rasa perbezaan sikit, sebab diorang dah gunakan full Dynamic Island Display pada iPhone 15 series, dah tak ada dah notch display pada iPhone diorang lepas ni. So itulah antara sedikit sebanyak, dan ada juga mengatakan bahawa bezel akan lebih nipis. So perkara tu tak confirm lagi, tapi mungkin boleh jadi pada iPhone 15 series, manakan itu sajalah sedikit perubahan yang diorang boleh lakukan. Dan pada bahagian display lain masih flat, masih lagi dengan nits brightness yang tinggi. Cuma untuk yang basic model 15, tak sure berapa nits brightness yang diorang akan gunakan. Mungkin sama macam 14 ataupun mungkin sama macam versi Pro nanti. Kalau tengok berdasarkan leaks, aku rasa memang dah boleh expect lah bahawa Apple takkan upgrade banyak sangat in terms of Dynamic Island Display pada iPhone 15 Pro. So dia mungkin akan very minor, ataupun mungkin dengan adanya iOS 17 yang terbaru nanti, dia akan unlock new features untuk Dynamic Island Display pada iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max. So dia akan ada exclusive features untuk versi iPhone yang baru nanti kalau nak bandingkan dengan 14 Pro Max ni. So untuk 14 Pro Max ni pun aku rasa dia punya bahagian
dengan display screen dah good enough bagi sebuah iPhone dengan needs of brightness yang cukup tinggi, and then flat display and features dynamic island yang memang cukup membantu untuk aku punya apps yang biasa aku gunakan macam Waze, Apple Music, Call dan pelbagai lagi lah. So that's why dengan adanya iOS 17 dan juga iPhone 15 Pro nanti, dia mungkin akan ada features baru yang mungkin akan berbeza dengan iPhone 14 Pro Max ni. Apa pun kita just tunggu dan lihat saja. Persoalan seterusnya, adakah Apple akan gunakan chip yang baru pada semua model iPhone 15? Bagi aku mungkin tidak, sebab masa iPhone 14 series pun Apple dah mula bezakan antara basic model dan juga Pro model. So basic model dapat upgraded version chip yang lama, untuk yang Pro model baru dapat chip yang paling latest sekali lah. So sama juga konsep ni akan diletakkan pada iPhone 15 series. Untuk yang 15 biasa akan gunakan A16 Bionic, tapi upgraded version untuk yang Pro model akan gunakan A17 Bionic terbaru dengan teknologi 3nm. So ada juga mengatakan bahawa RAM pun akan ada upgrade, iaitu 8GB of RAM untuk Pro, tapi 6GB of RAM untuk versi yang basic tu. So korang nampakkan kasta yang sangat berbeza lah antara performance untuk Pro dan juga basic model. Tapi display dia lebih kurang sama, cuma refresh rate saja lebih rendah untuk yang versi basic ni. Seterusnya untuk bahagian kamera, mungkin ada yang tertanya juga sama ada Apple ada upgrade ataupun tidak pada iPhone 15 nanti. So basically dari segi rekaan dia memang masih sama, iconic design untuk iPhone. Kalau tengok dah tahu dah ini adalah iPhone. Tapi untuk bahagian sensor kamera pada 15 basic nanti dikatakan akan menggunakan 48MP main camera dan juga 12MP ultrawide. So diorang ada upgrade sikit lah sensor kamera pada kamera utama iPhone 15 yang biasa, tapi tak ada telefoto lagi. Untuk telefoto tu korang nak kena pergi kepada model Pro, iaitu 3 modul kamera. Ada 48MP kamera utama, ada ultrawide 12MP, dan juga dikatakan diorang akan upgrade periscope telefoto untuk iPhone 15 Pro Max saja. So untuk yang 15 Pro biasa tak akan ada periscope telefoto. So apakah periscope telefoto tu? Sekarang ni kita boleh zoom sehingga 3 kali optical kan, tapi untuk periscope telefoto tu dia boleh zoom sehingga 5 ke 6 kali optical zoom. So itu antara kelebihan untuk bahagian sensor periscope telefoto. Tapi info ni dia macam sama-sama sikit, mungkin tidak, mungkin ya. Tapi setakat hari ni yang dah confirm bahawa 15 basic memang dengan dual camera, untuk yang 15 Pro akan menggunakan triple camera. Itu yang dah pasti sekarang ni lah. Dan yang paling pasti sekali adalah akan ada features baru untuk bahagian kamera dan juga pada bahagian videografi dia, seperti mana yang diorang perkenalkan masa iPhone 13 series, iPhone 14 series. Apakah features itu aku pun tak pasti, tapi apa yang aku pasti setakat hari ni adalah untuk features action mode tu mungkin ada upgrade, mungkin sampai 4K ataupun kita akan nampak 8K video yang pertama kali pada iPhone untuk 15 Pro dan juga 15 Pro Max saja. Apa pun kita just tunggu dan lihat masa pelancaran rasmi nanti, okey. Seterusnya bercakap pasal charging, aku rasa dah lama Apple gunakan lightning port pada iPhone orang, sejak daripada iPhone 5 dulu sampailah sekarang ni iPhone 14 series masih dengan lightning port, dan charging watt pun diorang tak upgrade banyak sangat pun, very minor gila kot. Sampai sekarang ni iPhone 14 Pro Max support sehingga 27 watt saja, tak lebih daripada tu. So untuk kita nak dapatkan wattage yang lebih tinggi, kita nak kena beli smartphone yang ada wattage lebih tinggi lah dengan harga yang lebih murah daripada iPhone kan. So iPhone harga 8,000 tapi wattage dia support setakat itu saja, dan kita nak kena beli secara berasingan pula tu kan. So that's why tahun ni finally Apple dikatakan akan bertukar daripada lightning port kepada USB-C port pada semua model iPhone 15. So kita dah takkan nampak lightning port pada iPhone lepas ni. So mungkin ini adalah antara perubahan yang agak ketara untuk iPhone 15 dan juga the reason kenapa korang nak upgrade daripada iPhone yang lama kepada iPhone yang baru nanti. So USB-C port dia pun dikatakan akan memberi charging speed yang lebih bagus daripada iPhone 14 series. So sekarang ni kita nampak dalam 27 watt kan. So mungkin lepas ni kita akan nampak sekitar 33 ataupun 45 watt at least lah untuk iPhone 15 series. Cuma untuk yang basic model mungkin dia tak samalah charging speed macam Pro model. Mungkin ada perbezaan dari segi charging speed untuk yang basic dan juga Pro model. Apapun, ini adalah antara upgrade yang memang positif kalau Apple bertukar daripada lightning port kepada USB-C port. Finally kita dapat kabel yang lebih universal untuk kita nak charge MacBook, nak charge iPad, nak charge iPhone, dan mungkin lepas ni juga Apple akan bertukar port untuk AirPods diorang kepada USB-C port juga. Mungkin korang tertanya, penting sangat ke gunakan USB-C port pada iPhone? Yes, memang penting. Sekarang ni memang kebanyakan device dah gunakan USB-C port, bukan lagi Lightning ataupun micro USB. So aku rasa memang USB-C adalah universal dan juga feature untuk charging. So kalau kita nak bawa iPhone, nak charge merata-rata, kalau kabel kita hilang ke, kita tak adalah bergantung sangat dengan Lightning kabel. At least kalau ada orang yang gunakan USB-C, kita boleh pinjam kat dia ataupun kita boleh bagi orang pinjam USB-C kabel kita, dan dia akan unlock
charging speed yang lebih bagus lah berbanding dengan Lightning yang ada limitation dari segi charging speed itu. Dan aku rasa dari segi ketahanan untuk chip yang ada pada Lightning cable tu dia macam tak pernah tahan lama sangat tau. Gold plate dia tu akan mudah tercabut tau, and then mudah rosak. So that's why aku rasa USB-C punya kabel setakat hari ni memang lebih tahan lesat dan juga lebih tahan lama dalam masa yang sama bagi charging speed yang lebih bagus berbanding dengan Lightning cable. So that's why pentingnya diorang gunakan USB-C. In fact untuk iPad pun dah guna USB-C, MacBook USB-C, dan aku rasa lepas ni kebanyakan Apple devices akan gunakan USB-C instead of Lightning port. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak aku punya info dan juga leaks tentang iPhone 15 series yang bakal dilancarkan tak lama lagi. 4 bulan daripada sekarang ni guys. So aku rasa sekarang ni waktu yang sesuai untuk korang tunggu kejap. Jangan lagi jual ataupun beli apa-apa smartphone kalau korang nak beli iPhone 15 series. Sebab aku rasa iPhone 15 series ni adalah iPhone yang korang boleh upgrade kalau korang daripada iPhone 13 ataupun iPhone 12. Sebab dia akan memberikan upgrade yang besar juga. Sebab ada USB-C port, kamera dia, design, display, chip, dan harga pun aku jangkakan mungkin tak akan naik lagi. Dia akan start kat situ ataupun mungkin ada penurunan sikit lah. Manakan dengan kita punya inflasi apa semua sekarang ni kan. So that's why kalau korang nak beli iPhone, aku rasa iPhone 15 memang waktu sesuai korang untuk korang nak upgrade daripada iPhone yang lama lah. Tapi kalau korang daripada iPhone 14 series, korang nak kena consider balik. Bila dah launch nanti nak tengok balik sama ada harga dia okey ke, specs dia berbalik ataupun tidak untuk upgrade daripada 14 Pro kepada 15 Pro. Apa pun korang just tunggu saja video aku once iPhone 15 series dah rasmi nanti. Aku akan bagi pendapat aku tentang berbalik ataupun tidak untuk korang upgrade daripada iPhone lama korang kepada iPhone 15 series dan siapakah pengguna yang sesuai untuk upgrade nanti. Okay? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.